Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شكر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Guru, Ustaz-Ustaz, Ustazah-Ustazah, para ulama tempatan, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, perempuan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, malam ini dengan izinnya dapat kita berkumpul sekali lagi di dalam masjid yang mulia ini. Dapat kita bersama-sama mendirikan solat berjamaah. Mudah-mudahan budaya berjemaah ini akan kita teruskan sampai kita padam. 5 waktu sehari semalam dia berjemaah. Jangan tinggal. Kerana kalau kita sengaja tak nak berjemaah, sengaja tak siap berjemaah, apa kata Nabi? Walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutahallifu fi baitihi la taraktum sunnata nabiyikum walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum. Hadis sahih. Sahih Muslim. Walau annakum sallaitum fi buyutikum, sekiranya kamu sengaja sembahyang di rumah kamu, saja tak siap nak berjemaah di rumah pun seorang-seorang, tak nak bersama isteri dengan anak-anak. Dia sembahyang di anjung, isteri sembahyang di bilik, anak-anak sembahyang di bilik masing-masing. Seperti mana mereka yang tidak hadir pada malam ini kerana mereka sembahyang di rumah mereka masing-masing. Zaman Nabi itu ada apa itu? Tak nak datang ke masjid sampai Nabi mengancam untuk dibakar rumah-rumah keliling Madinah
kena tak datang ke masjid. Tapi tak jadi bakar. Memandangkan rumah tu ada kanak-kanak, rumah tu ada wanita-wanita, tak jadi bakar. Kalau dah habis dibakar Nabi keliling-keliling Madinah. Nah, la taraktum sunnata nabiyikum, maka kamu telah meninggalkan sunnah Nabi kamu. Kerana Nabi tak pernah sembahyang seorang-seorang di rumah. Dia mesti berjemaah 5 kali. 5 kali sehari. Walau taraktum sunnata nabiyikum, sekiranya kamu sengaja meninggalkan sunnah Nabi kamu, la dalaltum, kata Nabi. La dalaltum, maka sesat akan kamu. Jadi sesat. Sembahyang seorang-seorang di rumah tu sengaja tak siap, kecuali ada uzur. Dia tak ada uzur, saja tak siap nak datang berjemaah. Sesat akan kamu, ya. Orang sesat jauh dari Allah Taala. Ya. Jauh dari syurga, jauh dari Allah Taala, jauh dari rahmat Allah. Itu orang sesat. Cari syurga tak jumpa. Mudah-mudahan kita tak masuk dalam golongan itu. Kita masuk dalam golongan yang sentiasa berjemaah. Orang yang berjemaah, Allah bagi dia beberapa kelebihan yang lazim berjemaah. Yang pertama, dilapangkan hidupnya. Tak ada banyak masalah. Tak ada banyak masalah kesihatan, tak ada banyak masalah ekonomi, tak ada banyak masalah disiplin dan sebagainya. Yang kedua, dilepaskan daripada siksa kubur. Siapa tanda? Siapa tanda lepas dari siksa kubur? Angkat tangan. Kena angkat gambar. Mana orang tanda tu? Lantaklah kata dia aku sampai kena siksa. Jadi orang lazim berjemaah tu lepas daripada siksa kubur. Siksa kubur ada 4. Pertama, soalan dan pukulan mungkar dan nakir. Kedua, dihimpit bumi sehingga berselisih tulang rusuk. 3, didatangkan ular dan kala mematuk-matuk menggigit sampai kiamat. Dan yang keempat, didatangkan api neraka masuk dalam kubur. Yang mana lalu nohon, dia cakap apa? Yang mana boleh kita tahan? Tak ada. Nak lepas tak? Kalau nak lepas, pasti kita berjemaah. Yang kedua. Yang ketiga, dapat kitab suratan amalnya dengan tangan kanannya. Tanda apa? Tanda bahagia tu. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Barang siapa menerima kitabnya dengan tangan kanannya, maka dia sentiasa dapat dihisap dengan hisap yang ringan, dan dia akan kembali kepada keluarganya dengan rasa gembira. Paling menggembirakan tuan-tuan dan puan ialah apabila kita, isteri-isteri kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, menantu-menantu kita semua menjadi ahli syurga. Itu yang paling menggembirakan. Bukan semua dapat ni. Rasul-rasul pun dia tak dapat. Kalau kita dapat, itulah yang paling menggembirakan. Jadi dapat kita amalnya dengan tangan kanan junub. Yang ketiga. 5 ya. Yang keempat, meniti siratal mustaqim, cepat seperti kilat menyambar. Apa tak nak angkat tangan? Meniti siratal mustaqim, cepat seperti kilat menyambar. Titi siratal mustaqim tu jauhnya 15,000 tahun perjalanan. 5,000 tahun mendaki, 5,000 tahun mendatar, 5,000 tahun menurun. Besarnya lebih kecil daripada rambut. Tajam lebih tajam dari mata pedang. Itu titi siratal mustaqim. Ini dapat dia melintasi titi siratal mustaqim tu cepat seperti kilat. Yang keempat. Yang kelima, dapat masuk syurga tanpa hisab. Yang mana tak nak cakap kan? Jadi kalau tak, pastikan kita berjemaah 5 waktu sahaja semalam, kecuali ada uzur yang dibenarkan oleh syarak. Kalau tidak, pastikan kita berjemaah ya. Baik tuan-tuan, untuk malam ini kita sambung lagi pembacaan kita yang tak habis pada bulan sudah. Siapa di kitab buka muka surat 304. 304. Betul? Betul. 304. Tajuk besarnya perkara yang membatalkan sembahyang. Membatalkan sembahyang, membatalkan syahadah, membatalkan akidah. Di antaranya apa? Mengingkari apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan
Rasulullah ada cerita tentang siksa kubur, dia ingkar. Tak percaya, mana ada ni. Rasulullah ada cerita tentang syurga, dia mana ada. Kafir jadinya. Itu tajuk besarnya. Yang kecilnya kita separuh daripadanya. Nah, kita dah baca separuh daripadanya. Muka surat 304. Dan menjadi kafir orang yang mengingkari pengutusan para rasul. Pengutusan para rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkar kepada rasul-rasul sebelum Nabi. Dia tak percaya Nabi Musa tu rasul, tak percaya Nabi Isa tu rasul, tak percaya Nabi Nuh tu rasul, tak percaya Nabi Daud tu rasul. Itu pengutusan ya. Mengingkari pengutusan para rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia hanya percaya Nabi Muhammad aja. Atau mengingkari kisah-kisah mereka dengan kaum mereka. Mengingkari kisah Nabi Musa dengan Firaun, mengingkari kisah Nabi Lot dengan kaum dia, mengingkari kisah Nabi Isa dengan kaum dia. Jadi tak percaya, kafir jadinya. Kerana dah dicerita oleh Allah dalam Quran ya. Dan menjadi kafir juga orang yang mengingkari kaifiah penciptaan Allah Ta'ala, mengingkari kaifiah penciptaan Allah akan makhluknya. Dia jadikannya ni Allah yang mencipta, manusia Allah yang mencipta, apa saja binatang Allah yang mencipta, pokok Allah yang mencipta, langit Allah yang mencipta, gunung Allah yang mencipta, laut Allah yang mencipta. Tapi diingkar, dia tak percaya. Mana ya, mana betul walaupun Quran kata ya, dia tak percaya juga. Akan makhluknya sejak permulaan penciptaannya, atau mendakwa dengan kaifiat yang lain. Lain caranya Allah dia tak percaya dengan apa, bahawa manusia jadi bertanah dan sebagainya. Dia tak percaya tu. Ada kaifiat yang lain yang menyalahi dengan isi kandungan Al-Quran, bertentangan kehendak Al-Quran. Kafir jadinya. Kalau kafir mati, dalam keadaan kafir ke mana pergi? Neraka. Berapa lama? Kekal selama-lamanya kalau dia kafir ya. Jangan berani benar. Dan orang-orang yang ingkari adanya jin. Allah kata ada jin dalam Quran, dia tak percaya. Mana jin? Dia tunjuk mana jin? Nak buktikan, nak nyata. Kafir jadinya. Ada tak jin dalam Quran? Ada. Apa kata Allah? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Dan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menjadi hamba-hambaku, kata. Lagi bagus. Lagi terang dia ni. Okey. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menjadi hamba-hambaku. Dan kita pun setuju, hati kita pun sejuk kalau tak ada khabar orang kita ni hamba Allah. Ya ke tak? Ada orang marah bila saya sebut kamu ni hamba Allah, marah ke? Ada nak nampak saya? Mikir ni hamba Allah lah ke? Ada nak baling saya dengan batu? Ada nak ikam saya? Sejuk pokoknya, walaupun dia tak pernah sembahyang, tak pernah menyembah Allah, tapi kalau kita kamu ni hamba Allah, sejuk pokoknya, suka dia. Kerana kita memang sesuai dengan rasa hati kita, sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan rasa hati. Tapi kalau kita lain daripada hamba Allah, marah kita. Kamu ni hamba mentokak, metok dia ya. Nampak pun jadi, nombok jadi. Kamu ni hamba duit, nampak dia ya. Tapi duit kalau kata kamu ni hamba bini, marah benar dia ya. Walaupun dalam lisanul halnya memang dia tu macam jadi hamba bini. Orang apa tu pun kata hamba bini marah dia. Dia hanya nak menjadi hamba Allah saja. Tapi orang ni tak percaya bahawa jin tu ada. Mana ada jin? Saya tunjuk mana jin ada. Dan syaitan, mana syaitan? Kalau dia ada syaitan, tunjuk mana dia. Atau mengingkari Al-Kursi. Allah kata ada kursi tak?
Luas kata Allah kursi. Wasi'a kursi. Sangat luas kursi itu. Kerajaan Allah Ta'ala itu. Lambang kerajaan Allah Ta'ala itu kursi. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Kursi Allah sangat luas. Meliputi langit dan bumi. Dan tidak ada apa masalah bagi Allah untuk mentadbir langit dan bumi. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Tidak ada apa masalah bagi Allah untuk mentadbir langit dan bumi. Itu kursi, tak percaya. Loh pun tak percaya. Apa loh? Suratan takdir kita. Ada di loh. Loh tu artinya papan tulis. Mahfuz. Loh mahfuz artinya papan tulis yang dijaga oleh Allah Ta'ala. Dia tak percaya. Mana ada kata loh ni. Dan juga Al-Kalam. Al-Kalam tu apa? Pena tu. Pena yang menulis takdir kita tu. Itu namanya qalam ya. Al-Kalam ini kalam, sebenarnya qalam. Qaf tu. Kalau kalam perkataan, ini qalam. Al-qalam. Sebelum kita dijadikan Allah perintahkan qalam tu untuk menulis ketentuan bagi kita. Wahai qalam, tulis oleh kamu, kata Allah. Nabur oleh qalam. Qalam bertanya, apa yang nak kamu tulis ya Allah? Tulis tentang setiap makhluk, apa yang akan terjadi pada dia, takdir bagi dia. Itu qalam. Yang ini tak percaya, kafir jadi. Kerana Allah dah kata ada, dia mengatakan tak ada. Jadi jangan kita menentang apa yang ada dalam Quran. Gitu juga apa yang ada dalam hadis. Apa yang dah masyhur. Menentang. Kafir jadinya. Kalau kafir, mati dalam keadaan kafir, masuk neraka. Siapa lalu namanya pada neraka dengan tangan? Ada orang suka tu. Hantar dah tak ada aku. Siapa yang masuk neraka? Orang boh, ya. Bila dah masuk itu baru jerit pekik. Jerit pekik. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Setiap minggu baca di itu imam ya. Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, kami dah lihat dahsyatnya api neraka. Gunung-gunung, kena besi-besi cair. Kena kayu-kayu rentung. Kena badan manusia habis jadi debu. Wa sami'na, kami dah dengar jerit pekiknya. Aduh, aduh, aduh. Ayoyo, ayoyo, ayoyo. Mana kat tu? Ayah, ayah, ayah. Mana tu? Oh my God, I cannot stand this. Dah dengar, kami wa sami'na. Farji'na, kembalikanlah kami ke dunia. Nak balik ke dunia, nak apa? Na'mal solihan. Nak beramal dengan amal soleh. Nak ikut cara Islam. Semayang nak ikut Islam, pakaian nak ikut Islam, akhlak nak ikut akhlak Islam, pentadbiran nak ikut pentadbiran Islam, keluarga nak ikut keluarga Islam, pendidikan nak ikut pendidikan Islam, apa saja nak ikut cara Islam. Nak beramal soleh. Inna muqinun. Sekarang ni dah yakin benar. Ya, tak ada guna lagi dah. Udah kafir. Masa itu tak ada apa faedah lagi dah. Sebelum kita matilah. Kalau nak menghilangkan kekufuran, jangan mati dalam keadaan kufur. Dan menjadi kafir juga orang yang mengingkari. Artinya tak percaya. Kufur. Mengingkari adanya peribadi-peribadi yang tersebut sejarah di dalam Al-Quran. Ada peribadi-peribadi dalam Quran tu. Seperti Fir'aun, Namrud, Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Nabi Daud ada sejarahnya, Nabi Isa ada sejarahnya, Nabi Musa ada sejarahnya, Qarun ada sejarahnya. Itu peribadi-peribadi yang sebut dalam Quran tu. Diingkar, tak percaya. Tak yakin mana ada Nabi Isa, mana ada Nabi Musa, mana ada Nabi Daud. Dan orang-orang yang mengingkari risalah, ada yang mengingkari risalah ataupun nubuah, mengingkari cara Nabi itu bertindak, tak percaya dia sebagai Nabi, mengingkari nubuah. Risalah tu peranak ajaran-ajaran Nabi, namanya risalah atau nubuah yang dijelaskan oleh Al-Quran.
bahawa mereka itu adalah Rasul dan Nabi. Nabi Daud tu dia tak percaya, mana bukan dia bukan Rasul tu, dia bukan Nabi pun. Padahal Allah kata ada. Kecuali Nabi Musa, kecuali Nabi Isa, kecuali Nabi Harun dan sebagainya. Tapi dia tak percaya. Kafir jadinya. Dan orang yang menuduh para Nabi dan Rasul dengan sebutan yang tidak sesuai dengan pilihan Allah. Mengeluarkan Nabi itu dengan berbagai gelaran. Ya. Memberi gelaran yang buruk kepada Nabi. Dan sebagainya. Tak wani saya nak buat contoh pun ya. Nabi Musa dia kata apa? Tak. Nabi Isa kata apa? Nak Tuhan. Padahal tak betul ya. Dengan sebutan yang tidak sesuai dengan pilihan Allah untuk mereka menjadi Nabi dan Rasul. Nabi itu darjatnya tinggi. Walaupun dia sakit, Rasul tu darjat yang tinggi. Walaupun sakit tapi tidak menjatuhkan darjatnya. Bila Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah sakit tapi tidak tak sampai menjatuhkan darjatnya sebagai Rasul dan Nabi. Itu orang itu. Kafir dia kalau dia menghina Nabi. Dengan sebutan yang tidak sesuai dengan pilihan Allah untuk mereka menjadi Nabi dan Rasul, atau mengingkari mereka dengan mengatakan bahawa Allah mengutuskan Rasul-Rasul yang lain daripada mereka. Lain daripada yang disebut dalam Quran tu. Kita yang sendiri jadi Rasul. Seperti seorang mengaku diri sebagai Rasul. Namanya Mirza Ghulam Ahmad. Pengasas satu puak namanya atau kumpulan Qadiani namanya. Pengasas kumpulan Qadiani. Dia mengatakan dia adalah Rasul. Mula-mula dia mengatakan diri dia Imam Mahdi. Betul dah naik pangkat. Jadi Rasul tu. Berdasarkan ayat Quran. Dia pandai, dia hafal Quran juga. Apa kata ayat tu? Wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Berilah berita gembira bahawa selepas aku ni, sebab ini ada seorang Nabi namanya Ahmad. Aku tu katanya. Sebab namanya Mirza Ghulam Ahmad. Pada Ahmad masuk ke sini ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas Nabi Isa tu ada lagi Nabi kata. Aku tu katanya. Ahmad tu. Pengikutnya berjuta-juta tau. Pengikut Qadiani ni. Bukan seorang dua, berjuta-juta. Di India tu. Ramai. Dia orang India. Dia pengasas mazhab Qadiani. Jadi tak selari dengan kehendak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kafir jadinya ya. Allah tak sebut pun dia sebagai Nabi dan Rasul. Dia ngabuk dari dia. Wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Surah Saf. Ya. Terimalah berita gembira bahawa selepas ini, selepas Nabi Isa ni ada seorang Rasul namanya Ahmad. Aku tu katanya. Pada Ahmad masuk itu ialah depan Nabi Isa siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia bukan katakan Muhammad, katakan dia. Itu kafir jadi ya. Dan mengingkari mereka dengan mengatakan bahawa Allah mengutuskan Rasul-Rasul yang lain daripada mereka. Dan Allah tidak menyebut nama-nama mereka. Kerana Al-Quran telah menjelaskan nama-nama Rasul yang telah diutuskan pada beberapa tempat di dalam Al-Quran. Allah sudah jelaskan nama-nama Rasul tu. 25 Rasul ada namanya dalam Al-Quran. 25 ada sebut dalam Al-Quran ya. Bermula daripada Nabi Adam sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebut itu. Tapi dia mengatakan yang lain jadi Rasul atau mengaku diri dia jadi Rasul. Kafir jadinya. Dan menjadi kafir juga orang yang mengingkari ijaz Al-Quran. Apa ijaz? Mukjizat. Ijaz itu adalah mukjizat. Kita kenal dengan mukjizat. Quran itu sebagai mukjizat yang paling besar. Tapi ada yang menafikan Quran sebagai mukjizat.
Mukjizat ni apa? Perkara yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepada rasul-rasul. Nah, itu namanya mukjizat. Perkara luar biasa itu macam-macam. Kalau pada rasul dipanggil mukjizat. Kalau pada wali-wali Allah dipanggil karamah. Dipanggil wali Allah. Kalau orang biasa macam kita ni, kadang-kadang ada juga Allah beri pertolongan. Itu namanya apa? Ma'unah. Namanya ma'unah. Itu kalau orang biasa. Orang fasik pun dapat. Nah, orang kafir, orang fasik pun ada dapat. Macam David Copperfield tu, ada benda-benda yang ganjil yang ada boleh dikuasai macam ni. Kita pun heran tengoknya. Itu dia panggil apa? Istidraj. Itu ada 4 ya. Kalau kepada nabi-nabi dan rasul-rasul dipanggil mukjizat. Kalau kepada Nabi Muhammad sebelum dia lantik jadi nabi itu panggil irhas. Irhas. Alif ra ha alif sad. Irhas. Seperti Nabi Muhammad sebelum dilantik jadi rasul dan nabi itu, awan sentiasa mengiringi dia. Dia tak ada kena tak ada apa? Tak ada kena perik cahaya matahari. Itu namanya irhas. Kalau kena kepada wali-wali, dia panggil apa? Karamah. Orang Melayu kata keramat. Karamah tu ni kemuliaan. Ya. Macam Syekh Abdul Qadir Jalani, dia ada karamah. Itu juga sama lagi Ibrahim Adham, karamah. Pada wali-wali ya. Yang ketiga ma'unah. Ma'unah tu kepada orang biasa, itu kita pun ada dapat. Saya pun pernah masa pertolongan Allah Ta'ala ketika itu ya, saya balik dari Ngajur. Masa itu tak ada dosa orang balik Ngajur ya. Tiba-tiba entahkah saya pecah tayarnya. Itu pertolongan Allah ni. Nak cerita pertolongan Allah. Bukan nanti saya tu apa dapat istimewa dah ketika Allah nak tolong saya ketika itu. Nah, saya pun berdiri dulu. Saya masih tu entahkah tahu mawak aja, bukan tahu muka tayar, tak reti apa-apa tak reti. Yang saya tahu mawak aja. Saya pun berdiri atas mana aku nak tidur malam ni ya. Pukul 11 dah, dekat pukul 11. Berdiri atas ada di tepi tokar. Nun dekat RTC, tahu RTC tak? Di Kopeng tu. Dulu tak ada kopi tu punya, tak ada macam sekarang ni punya terang. Dulu gelap aja. Ya. Ada lampu jalan adalah. Bukan macam sekarang ni udah apa? Udah grand dah. Ini dah gelap aja. Diri atas tu. Nah, tengah berdiri tu lalu 2 orang menggali atas motor. Nah, 2 orang menggali atas motor. Satu motor tu 2 orang tu. Berhenti menggali tu. Tengoknya yang berhenti tu apa yang menyandor pada tokar tu pakai sorban. Geng aku ni kata engkau lah. Nah, dia berhenti. Dia bertanya, "Haji, apa saya?" Saya kabarkan saya tayar pecah kata. Dia tanya, "Ada jack tak?" Masa itu tengah soleh lah, itu dapat orang soleh tu ya, tengah soleh. Belum berdosa lagi. Kalau dah balik ke rumah berdosa lah. Ini belum sampai ke rumah lagi. Ada jack kata. Awak tak tahu apa benda jack. Dia pun minta kunci buka bonet, suruh buka bonet. No, ada kata. Dia pun keluarkan jack. Saya nak dekat pun tak baginya. Nah, dia yang buka tayar yang pecah tu, ganti tayar baru. Ganti saya spare yang ada di dalam bonet tu lah. Sampai habis kerja tu. Lepas habis kerja tu saya seluruh poket nak bagi upah rasanya. Saya tak mau duit gitu. Saya tolong betul-betul kata. Nak kata ikhlas dia tak tahu. Tapi saya betul-betul tolong kata. Ini elok lah. Bawa bercakap tu terus balik. Itu namanya apa? Ma'unah. Bantuan Allah Ta'ala. Sama kerana pada ketika itu kita orang soleh. Masa itu belum ada dosa lagi. Baru lepas ngajar. Mana ada dosa? Udah balik ke rumah, tak, itu dah berdosa dah. Nengok Musam Janggut dah berdosa. Nengok Bobby dah berdosa. Nengok Love in Paris dah berdosa.
Ha? Itu namanya makna. Tapi ada juga orang kafir dapat. Seperti David Copperfield. Ha? Sudu di patahnya depan-depan mata orang. Kita tak tahu macam mana apa rahsianya. Itu macam orang Hindu tu. Itu istidraj. Senang ke? Well tu. Ha? Berjalan atas bara api. Elok je kakinya. Tak ada terbakar pun. Tak orang nengok ke mana? Ya. Baring atas paku tajam. Ada tak? Nasi well tu. Tahan, tak ada pula berdarah. Kemudian nyucuk lidah. Jalan-jalan nyucuk lidah, ada tak? Tapi lalu buat yang kata. Tapi dia boleh buat. Tak ada apa-apa masalah pun. Itu namanya istidraj, ya. Itu ijaz, ya. Katanya ijaz. Alif, ain, ja, jim, alif, zai. Ijaz. Al-Quran. Quran itulah mukjizat yang paling besar. Kerana dia sampai hari kiamat tak hilang-hilang. Kerana Allah pelihara. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun, kata Allah. Sesungguhnya kami menurun al-zikr. Zikra itu nama Quran, ya. Dipanggil dengan al-zikr. Kami lah yang menurunkan Al-Quran tu. Yang dipanggil al-zikr. Wa inna lahafizun, dan kami memeliharanya sampai kiamat. Sebab Quran itu satu huruf pun tak hilang. Ada aja. Silakan azan. Dah bunyi. Nanti kita sambung baca bang. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح. لا حول ولا حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. Baik, kita sambung sikit lagi. Dan menjadi kafir juga orang yang mengingkari i'jaz Al-Quran. Kerana sifat i'jaz pada Al-Quran adalah sabit. Sabit itu tetap. Bukan sabit itu bisa bengkok mata rumput tu. Tetap. Betul? Ya, yeah. Dengan keterangan Allah. Dan realiti. Dan dia memang berlaku. Begitu juga orang yang mendakwa ada Nabi selepas Nabi kita. Itu mana yang saya sebut tadi ya. Mendakwa ada Nabi selepas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kata akulah Nabi yang terakhir. Tapi ada yang mengaku dia jadi Nabi. Ramai. Ya? Di antaranya yang tadi Mirza Ghulam Ahmad. Ada seorang cikgu, dia mengaku jadi Nabi. Perempuan lah tu. Dia mengaku menjadi Rasul. Namanya Maryam. Itu depoh berlaku tau. Dia menggelorkan diri dia tu Nabi Maryam. Tahun 80-an. Dia bila dah ada dia katanya dah ada dapat berita, ada pun ambil cak rata dia tak masa dulu bukan ni komputer pun. Dia pakai cak rata udah letak itu dia hantar kepada ustaz, dia hantar kepada mufti, dia hantar kepada qadhi. Ini wahyu yang terbaru katanya. Dia cikgu. Dia mengaku dia itu jadi Rasul dan apa. Dia belah heboh ni. Apa berlaku lepas itu saya dah tak ikut perkembangan. Dipanggil oleh jabat agama. Di counselling oleh mereka. Apa sudah lepas itu saya tak tahu. Ada lagi pun dah meninggal saya tahu. Tapi namanya Maryam. Dia duduk belah Sri Kinta. Tahu mana Sri Kinta? Siapa tahu di Ipoh tahulah. Nama kampungnya Sri Kinta. Saya sekarang ada ngajar tu. Tazkirah jemaat di masjid. Sri Kinta. Itu ada yang mengaku. Begitu juga Ayah Pin. Mengaku dia Nabi. Betul? Mengaku Tuhan tu. Tuhan langit tu. Saya pernah berhadapan dengan Ayah Pin tu. Dipanggil oleh muridnya. Murid itu ustaz tu. Ustaz lulus Mesir. Komand-komandnya ustaz tu. Dulu Azhar. Dia ngajar di kampung dulu. Kami pun pergilah. Bukan saya je lah kami. Dia tengok kami 4-5 orang. Pergi tengok berhadapan Ayah Pin tu. Dia mengaku dia tu. Mula-mula dia mengaku dia dapat tengok Tuhan. Dia mengaku diri dia dapat tengok Tuhan. Bukanlah terang-terang. Tapi secara sindiran, secara kinayah. Kalau kamu tak dapat tengok Tuhan, mana kamu tahu dia tu Tuhan? Mana kamu kenal Tuhan? Jadi seolah-olah dia ada tengok Tuhan tu. Saya pun fikirlah. Nabi Musa nak tengok Tuhan pun tak dibagi dia Tuhan. Lantarani kata Allah. Ini pula Ayah Pin boleh tengok Tuhan. Ayah Pin ni lebih mulia daripada Nabi Musa kan. Jadi hak itu lah malam tu. Tak adalah saya terus lagi tu. Malam tu dapat makan bihun malam tu. Kenyang jadilah dapat bihun ni. Ustaz nyemunya ya. Ustaz tu Allah Rahman dah meninggal ya. Isteri dia ngajar sama saya. Azhar juga. Isteri Ustaz tu ngajar sama saya. Dia ngajar agama, saya ngajar bahasa Malaysia. Saya ngajar apa? English. Sama dengan saya satu sekolah. Sekarang ni ada nampak satu gambar. Bertudung pun ada. Ya. Isteri Ustaz tu bertudung pun dah buka tudung dah.
Itu ayat P. Itu dia mengaku jadi Tuhan. Masa dia mengaku jadi Tuhan langit itu, lumpuh. Ada pula Tuhan jadi lumpuh. Kenapa dah tak ada? Udah dalam meningkat dunia. Ada Tuhan, boleh mati ke kalau dia betul-betul Tuhan? Boleh mati tak? Tuhan mana ada mati? Tuhan bukan hidup dengan nyawa. Tuhan hidup dengan sifat Al-Hayyu. Tak pernah tak hidup. Dia tidak memerlukan nyawa. Nyawa itu Allah cipta bagi pada manusia. Hiduplah manusia. Allah cipta nyawa bagi pada malaikat. Hiduplah malaikat. Allah cipta nyawa bagi pada pokok. Hiduplah pokok. Allah cipta nyawa bagi pada jin. Hiduplah jin. Allah cipta nyawa bagi pada iblis. Hiduplah iblis. Allah cipta nyawa bagi pada ikan. Hiduplah ikan. Allah cipta nyawa bagi pada burung, hiduplah burung. Jadi yang ada nyawa aja yang hidup. Allah hidup tapi dia tak memerlukan nyawa. Kerana sifat Allah itu tidak perlu kepada apa-apa alat. Dia sifatnya qiyamuhu ta'ala binafsih. Dia tidak memerlukan apa-apa alat untuk melakukan satu perkara. Itu Allah, dia tak ada nyawa. Sebab itu dia tak mati. Yang lain semua mati. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kata Allah. Setiap satu di atas muka bumi ini pasti akan binasa. Yang kekal, yang tak binasa ialah zat Allah yang amat agung lagi amat mulia. Itu yang ada. Jalan semua binasa. Gunung binasa, matahari binasa, bintang binasa, bulan binasa, pokok-pokok binasa, laut binasa, habis binasa. Yang tak binasa hanya Allah saja. Ya. Tiba-tiba ayat P dengan aku diri dia Tuhan. Sudahnya? Sudah mati dah pun. Tuhan boleh mati ke? Jadi jangan kita terpengaruh dengan dakwaan-dakwaan mereka yang di akhir zaman ni. Di akhir zaman pun kata, saya tak ingat hadis apa ni. Lebih kurang 30 orang mengaku mereka itu menjadi lebih daripada 30 orang mengaku mereka itu menjadi Nabi selepas Nabi Muhammad. Padahal Nabi kata dia Nabi yang terakhir. Tak ada lagi Nabi daripada dia. Jadi ada ya. Mereka ada. Begitu juga orang yang mendakwa ada Nabi selepas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau mengaku benar orang yang mengatakan demikian. Orang kata itu dia mengaku benar. Orang kata itu dah tentu oleh kafirnya. Orang yang penyokong itu kata, betul aku percaya lah kafir. Kerana Al-Quran telah menegaskan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Khatamul Anbiya. Apa itu Khatamul Anbiya? Penyudah segala nabi-nabi. Bukan Khatimul Anbiya. Nabi yang terakhir. Khatam, dah tak ada lagi. Khatam tu dah habis lah. Khatimul Anbiya. Gambaran dan keterangan-keterangan yang disebut sebelum ini adalah sebagai contoh. Ini contoh aja. Gambaran dan keterangan-keterangan yang disebut sebelum ini adalah sebagai contoh bagi perkara-perkara yang membatalkan syahadah. Bila batal syahadah, kafir jadinya. Kalau mati dalam keadaan dia, masuk neraka kekal abadi selama-lamanya. Bagi orang kafir ya. Itu dia kalau batal syahadah. Jaga benar syahadah tu. Ya. Orang kafir ni ada 4 golongan. Yang mana tak? Yang pertama murtad. Yang kedua musyrik. Yang ketiga mulhid. Yang keempat munafik. Mana tak? Murtad, musyrik, mulhid, munafik. Apa murtad? Ditolak imannya. Walaupun dia mengaku dia beriman, tapi ditolak. Kalau dia menghina Rasul, menghina Quran, menghina hukum Allah, menghina sunnah-sunnah Nabi, murtad, ditolak imannya. Walaupun dia tak mengaku dia itu murtad, tapi dia tetap ditolak imannya. Yang kedua, musyrik, dia mengaku Allah itu Tuhan, tapi selain Allah dia nyembah patung,
Nyembah berhala, nyembah pokok, nyembah lembu dan sebagainya. Itu musyrik. Kalau nak masuk syurga jangan sekali-kali mensyirikkan Allah Taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa berharap nak berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah ia beramal dengan amal soleh dan sekarang jangan sekali-kali mensyirikkan Allah dengan sesuatu apa pun daripada hamba-hambanya. Itu orang syirik. Syirik ada 3. Yang pertama syirik jali, syirik yang nyata. Dia nyembah lembu, nyembah patung, nyembah berhala. Itu syirik jali, nampak di kita. Yang kedua syirik khafi. Yang ni tak sedar. Syirik yang tersembunyi, kita tak sedar. Yang syirik itu pun tak sedar. Lalu mengangkat atau mengungkapkan perkataan-perkataan yang menyebabkan dia batal akidahnya. Di antaranya apa? Dia pangkat besar, dipanggil untuk merasmi ke satu majlis. Dia pun ceramah lah. Depan tu dia tengoknya ada orang Hindu, ada orang Kristian, ada orang Islam, ada orang Buddha. Nak ambil hati semua, dia kata semua agama adalah baik. Syirik tu. Tuan-tuan yang pangkat besar jaga baik-baik. Semua agama adalah baik. Betul ke? Betul ke semua agama adalah baik? Mana betul? Yang baik hanya Islam aja. Selalu kita sebut inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diridai Allah hanyalah Islam. Tapi dia nak ambil hati semua orang, semua agama adalah baik. Itu syirik khafi namanya, syirik yang tersembunyi. Yang 3 syirik kecil. Yang ini bukan kafir. Tapi dosa besar. Apa nak? Iaitu riak. Riak itu dikira syirik yang kecil. Syirkul asghar. Syirik yang kecil. Iaitu riak. Ditanya sahabat, apa itu syirik yang kecil? Ya Rasulullah, jawab baginda, ar-riya'u. Orang riak. Berarti riak itu apa? Membuat atau meninggalkan sesuatu ibadah bukan kerana Allah. Itu riak namanya. Jadi tak ada kafir tapi berdosa besar. Itu yang kedua. Yang ketiga mulhid. Mencerita orang kafir tadi. Yang pertama tadi murtad, yang kedua musyrik, yang ketiga mulhid. M-U-L-H-I-D, mulhid. Orang yang tak percayakan agama. Orang yang tak percayakan Islam, tak percayakan Christianity, tak percayakan Hinduism, tak percayakan Buddhism. Macam komunis, sosialis, itu mulhid. Atheist, free thinker. Itu namanya mulhid. Yang keempat munafik. Munafik ni pura-pura beriman tapi sebenarnya dia kafir. Dia pura-pura beriman tapi dia kafir. Kita tak kenal pun. Pasal dia pura-pura. Itu kita tak kenal yang dia tu munafik. Tapi Allah dah bagi tanda banyaknya. Banyak tanda-tanda orang munafik. Supaya kita kenal. Bukan supaya kita kenal dia tu munafik, supaya kita jangan terjebak dalam sifat kemunafikan. Banyak Allah khabar dalam Quran. Begitu juga Nabi banyak khabar tentang munafik ni. Di antaranya apa kata Allah? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Itu orang munafik. Bila dia bersama dengan orang beriman, dia kata kami ni beriman. Tapi bila dia kembali kepada geng-gengnya, kawan syaitan-syaitannya, maka dia kata kami bersama dengan kamu. Kami ikut kamu. Tadi kami orang beriman tu semayang sama orang tu olok-olok aja. Mustahziun. Itu orang munafik. Dengan orang Islam, kalau sama-sama orang Islam semayang, puasa, kemudian zikir. Kalau dia tahlil nak naik berkoyor atap ni, tak berkoyor. Nak rawah atap ni. Punyalah kuat suaranya. Kalau dia berdoa, punyalah lama doanya, naik lemah tangan ngangkatnya. Kita ingat dia beriman, rupanya dia kafir. Pura-pura beriman, mustahziun je, main-main aja. Tapi bila dia kembali kepada geng-geng dia ikut cakap, ikut orang tu. Kalau geng dandut, dia pun dandut juga. Dalam hatiku hanya ada kamu. Kalau karaoke, dia karaoke juga. That's the way I like it. Kalau Hindustan, dia pun Hindustan dia. Ya ho jam gali kahe. Dia ikut apa? Dia macam sesumpah. Tahu sesumpah? Sesumpah tahu? Dia suka boleh tukar apa?
tukar warna kulitnya. Itu sesumpah. Itu orang munafik. Antara 4 golongan kafir itu yang mana Allah murka sekali? Munafik lah. Sebab Allah kata dalam Quran apa? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan di tingkatan yang paling bawah dalam neraka. Jadi jangan kita termasuk mana-mana 4 golongan tadi. Keterangan-keterangan yang disebut sebelum ini adalah sebagai contoh bagi perkara-perkara yang membatalkan syahadat. Dan boleh jadi mendapat kejadian-kejadian lain yang tidak disebut di sini. Yang tentu ni ada kejadian-kejadian lain boleh batalkan syahadatnya. Tetapi hakikatnya sama dengan contoh-contoh ini. Hakikatnya sama. Batal akhirat, batal syahadat, kafir jadinya. Kalau kafir mati dalam keadaan kafir, ke mana perginya? Ke mana perginya? Neraka berapa lama? For how long? Forever and ever and ever and ever. Okey ya. Kemudian lagi satu cara yang dia boleh jadi kafir, berpuas hati dengan kufur dan tidak berpuas hati dengan cara Islam, dengan cara Islam. Itu akan datang dibaca insya-Allah ya. Cukup lah macam ni. Cukup ke tak? Sabuailah. Cuma ada kutang aja ya. Bila dah bersilap tu seremput balik dan tengok jamnya pasal itu kata nak ambil ya. Alright, akan datang kita sambung lagi. Berpuas hati dengan kufur dan tidak berpuas hati dengan Islam ya. Tak suka dengan Islam, dia nak yang kufur saja. Seronok yang kufur tu. Alright, sekian dulu untuk malam ini. Ya. Ada siapa-siapa nak bangkang? Anybody has got any objection? No. Belum habis dia belum jawabnya. Anybody has got any problem? Also no problem. Alhamdulillah. Bangga saya. Kenapa bangga? Dapat murid-murid yang bijak-bijak. Asal dia ajar dapat. Mana cari? Hanya ada di Masjid Al-Ihsan, Taman Samudra. Sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Salah silap minta ampun, minta maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya perjumpaan kita pada malam ini. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa